Assalamualaikum. Hai, hello everybody. Jelas ke suara saya? Kalau jelas, boleh tak kita dapatkan komen dekat bahagian saya pun pada masa yang sama melihat komen-komen dekat Facebook. Jadi Tuan Zamri sebagai moderator. Alright, so mohon bantuan untuk saya dapat input sama ada sebelum kita meneruskan sesi pada hari ini, insyaAllah untuk topik sedia emosi untuk ibu ayah dan juga anak, dan untuk rancang aktiviti bersama menggunakan teknik sensory diet yang saya rasa ibu ayah boleh gunakan teknik ini untuk membantu keperluan anak. So mohon bantuan untuk komen jelas atau tidak suara saya. InsyaAllah ya. Oh jelas, Alhamdulillah. Puan Catherine Ginolis, terima kasih kerana telah membuat sound check. Telah membuat sound check bersama. So sekarang ni saya nak mohon bantuan juga untuk sama-sama kita tekan butang share untuk lebih ramai lagi ibu ayah bersama dengan kita pada pagi ini. Kerana topik ini dengan izin Autism Malaysia, pihak pentadbiran Autism Malaysia mengizinkan untuk saya membuat topik ini supaya dapat serba sedikit yang semuanya ahli-ahli AJK Persatuan Autism Muslim Malaysia kerana memberi ruang untuk saya bersama-sama pada hari ini live di Facebook Autism Malaysia. Sebelum saya nak teruskan lagi, saya mohon bantuan untuk kita jemput lagi ibu ayah. Jemput lagi ibu ayah untuk bersama kerana topik yang saya nak bincangkan ini secara generalnya kita akan go through dahulu apa tu autism dan sebagainya, dan nak bersama-sama nak berborak santai pagi ini sebab sepanjang tempoh PKP ni ya, sebenarnya saya banyak dapat PM yang bertanyakan soalan-soalan berkenaan anak-anak mereka, dan sebagai seorang occupational therapist, jujur ramai ibu ayah memang ada tidak tahu bagaimana nak buat aktiviti sehingga kan ada yang rasa give up, ada yang rasa sedih, tak tahu. Tak perlu slide presentation. Alright, so jadi saya hanya guna this kind of view So insyaAllah hari ini saya nak berkongsikan tentang topik yang saya harap dan saya mendoakan dapat membantu kerana saya tidak dapat menjawab setiap message-message yang dihantar itu. So saya nak jawab secara general untuk bantu ibu ayah bagaimana nak rancang aktiviti ni dan kenapa anak-anak istimewa khususnya autism ini mungkin sesetengah memerlukan sensory diet. Mungkin bukan semua, tapi sesetengah memerlukan sensory diet, insyaAllah. So kita dah nampak view kat sini. So insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya nak mulakan aktiviti perkongsian, mari kita sama-sama mulakan aktiviti sharing kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga aktiviti dan majlis santai ilmu hati dan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga majlis kita pada hari ini dipermudahkan. Sebelum saya nak teruskan lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama diberi adalah Nurul Sherina Musa. Saya merupakan graduan UiTM bidang terapi cara kerja. Saya dah berpengalaman dalam bidang ini selama 10 tahun insyaAllah. Nak masuk tahun ke-11 insyaAllah. Dengan izinnya sepanjang menjadi seorang terapis cara kerja, Alhamdulillah, saya banyak mengambil terapi yang saya gunakan. Antara teknik-teknik ini di mana untuk membantu
membantu servis saya di Nuha Kids Care khususnya untuk memberi lebih. Bagaimanakah tools-tools yang kita belajar ini dapat memberi lebih makna kepada anak-anak autism khususnya. Okey, jadinya sebelum nak mulakan aktiviti, itulah saya akan start aktiviti dengan aktiviti movement. So bila apa pun kita belajar, kita kena get ready our brain, kita kena get ready our mind, kita get ready our hearts, our thoughts. Okay, selalunya tuan guru saya lah yang pakar motivasi dan sebagainya, mereka selalu mengingatkan sebelum kita nak belajar, okay, kita kena tenang, kita kena kosongkan diri kita sebab inilah masa untuk kita relearn, learn, refresh perkara-perkara ilmu-ilmu yang mahu dikongsikan insya-Allah. Okey, jadi sebelum saya nak buat exercise ni, saya nak mohon bantuan lagi. Okey, so saya tengah tengok juga ni okey, mohon bantuan untuk tekan share supaya ramai-ramai boleh exercise pagi ni insya-Allah. Okey, sebab ada music ni, kita nak get ready, saya nak kongsikan teknik brain gym. Okey, teknik brain gym dikenali sebagai PACE, okay, di mana sangat mudah dan santai. Saya sangat sarankan ibu ayah, tidak kira anak-anak saja kena buat, tidak, dia ibu ayah semuanya kena buat untuk readykan our brain. But first step adalah minum air, tapi kita bulan puasa tak boleh nak minum air. Air ni penting ya. Sebab tu kalau anak-anak autism ni kita selalu galakkan minum air putih. Ada sebab air ni adalah elektrolit. So kita nak aktiviti input yang kita kasih anak ni, okay, untuk terhubung, untuk sampai ke sel-sel neuron ni perlunya air. Jadi that's why kami sangatlah sarankan ibu ayah, please perlahan-lahan ajarlah anak kita minum air putih, bukannya air manis. Okay, perlahan-lahan. Okay, so insyaAllah dari okey, komen dekat ruang komen ready untuk kita bersenam. Okey, ready untuk kita bersenam pagi ni. Music pun dah ready kat sini. Okey, saya nak kongsikan teknik brain gym yang mudah dan santai. Dia sebenarnya ada 4 step kan, minum air. The first step, second one is called the brain button, di mana kita nak massage dekat area clavicle kita, tulang selangka kita ni ada macam ruang kosong, lopong tu, massage satu tangan di pusat, okay, supaya kita dapat membekalkan oksigen yang cukup pada arteri kita. Kat sini ada arteri yang bawa oksigen ke otak. The third step is cross scroll. Kita akan buat cross scroll, kemudian kita akan buat hook up. Okey, kita akan buat hook up dan seterusnya kita akan buat integration metaphor. So ini adalah aktiviti yang kita hendak lakukan pagi ini. Alhamdulillah. Anak saya memang minum air putih. Alhamdulillah. Okey, so ada 2 juga panggil anak-anak. Kalau nak join, selalunya anak-anak kalau saya buat sesi teleclass, teleterapi, diorang suka kalau saya masukkan music. So jadi pagi ni saya nak ibu ayah juga bersenam, santai-santai je. Okay, santai-santai sahaja. Alright, so ready ya. Kejap ni saya nak kena gerakkan ke depan sikit supaya saya juga ada ruang. Alright, so music. Okay. Dengar tak music? Dengar tak music? Dengar tak music? One hand on your tummy button and the other hand rubs your brain button. Alright, let's move. When you rub your brain Saya harap button, music dengar ya. it helps your brains to talk. Massage. Gently rub them all the time while your eyes go for a walk. Side to side, side and the other hand rubs your Next movement. When you rub your buttons, it helps your brains to talk. Gently rub your lips while your eyes go Eyes. for a walk. Up and down, up and down. Alright. Good job Now, everybody. unroll both your Okay, ni tips kita
pastikan anak mudah mendengar. So unroll your ears. It helps your ears to hear. From the top down to the bottom, it makes the sounds appear bright and clear. Alright. Dia macam piat telinga anak. Alright. So ready? Cross. Now stand up and Okay. Cross. move your arms, touch your knee, hand or elbow, they go. Guys, to make sure crossing the midline. Some marching up and down, cross roll nice and slow. Move your arms, touch your knees, Cross. hand or elbow, they go. Very Legs good. are marching up and down, cross roll nice and slow. Okay, itu cross. Now ready for Now we're going to sit down and Sit do down. yoga. or stand up pun boleh. Okay, Put one leg over the other. nampak tak? Cross your Cross your arms legs and make them clap. And Move your fingers, cross your hands around. This is the hoka. Not a nap. All hooked up and we're doing fine. now unroll. Cross your legs Cross. for the next bit. Uncross your arms as well. Put your fingertips together and touch each one. All hooked up and we're doing fine. All hooked up and Make sure we're bulat ya. doing Ni tak nak. fine. Like this. Alright. La ilaha. Okay. Alright. Alhamdulillah kita pun dah buat regangan. Saya selalu panggil ni sebagai aktiviti regangan otak. Macam tu. Okay. Alhamdulillah. Internet slow. Okay. Sama juga. Saya pun faham. Saya punya internet ni pun kadang-kadang ikut rezeki lah. InsyaAllah kita doakan semoga hari ni ya Allah ya Fatah memudahkan, membuka ruang sepintunya, seluas-luasnya supaya kita dapat berkongsi pada hari ni insyaAllah. Okey, jadi saya nak sarankan awal-awal lagi saya dah kasih tips pada ibu ayah, bolehlah mengamalkan pergerakan ini. Pergerakan ini adalah bagus sekiranya kita mahu memulakan aktiviti untuk anak-anak kita. Bukan untuk anak saja yang saya katakan ibu ayah juga. Therapist, team teacher semua kena buat pace dah before enter the class, before nak mulakan aktiviti. Jadi saya sarankan sangat untuk kita sama-sama belajar insya-Allah. Okey. So, kita akan masuk kepada topik. Dah ready ke? InsyaAllah dah ready ya. Okey, so topik hari ni, okey. Kenapa saya pilih topik emosi? Okey, kenapa saya pilih topik sensory diet? First of all, kita sentiasa memerlukan, saya panggil food for love and food for the brain. Makanan untuk cinta dan makanan untuk otak. Okey, makanan bukan saja untuk perut. Apa ni? Puasa-puasa cakap pasal makanan awal-awal pagi pula tu. Alamak, okey. So saya just nak buat kita semua faham bahawa kita ni sebagai manusia memang perlukan makanan cinta itu. Memang perlukan berkasih sayang. Kerana kita
manusia memang Adam dan Adam memerlukan Hawa, Hawa memerlukan Adam, insya-Allah. Kita saling melengkapi. Dan makanan untuk otak pula nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut dekat slide-slide yang selepas ini, insya-Allah. Jadi saya nak kita fikirkan sejenak kembali. Okey? Emosi ibu ayah perlu dijaga dahulu sebelum emosi anak-anak. Perasan ke tidak? Jika kita dalam keadaan bad mood, anak pun sebenarnya lagilah mudah jadi bad mood. Atau kita ni tidak peka sebenarnya perubahan pada anak. Atau kita terlampau letih sampai tahap burn out sehingga kita tidak sengaja tak faham anak kita. Jadi saya nak bawa state of mind of parents ni, fikir balik kita berada di tahap yang mana. Saya tahu ramai ibu ayah berusaha. Saya berusaha especially anak-anak autism ni because saya faham. Saya dalam sesi anak of course lah ada tantrumnya, ada mengamuknya, ada menendangnya, ada meludahnya. Ada yang tak nak, memang langsung tak nak connected. Kami baru sahaja berada di sesi itu 1 jam. Walaupun back to back session, kami pun dah mudah rasa letih. Apatah lagi ibu ayah. Jadi saya faham. Saya faham sangat kelelahan, kepenatan itu. Namun nanti kita akan sama-sama tengok macam mana cara kita nak menjaga emosi kita. Ini penting sebab Tuan Guru saya selalu berpesan ya. Nanti mungkin dekat slide nanti yang akan datang lagi mungkin akan nampak lah kan. Sebelum kita nak memberi cinta, diri kita kena penuh dengan rasa cinta dahulu, insya-Allah. Jadi that's why saya selalu sarankan kalau berjumpa dengan saya especially, saya akan tanya keadaan ibu ayah dahulu sebenarnya. Jadi memang itu perlu, memang itu satu keperluan dan saya tak mahu nafi. Jenak dahulu. Perasan ke tidak perkara ini? Perasan atau tidak perkara ini terjadi? So saya nak mohon bantuan mereka yang baru masuk Facebook Live ini, boleh tekan butang share, boleh sama-sama kita ajak sebab topik hari ini bukan sahaja untuk anak-anak autism sebenarnya semua anak pun sama, semua ibu ayah juga memerlukan sokongan ini, apatah lagi mereka yang mempunyai anak istimewa. Jadi saya di sini untuk menunjukkan sokongan kepada anda semua. It's okay, you are not alone, we are here for you. Autism Malaysia is here for you guys. InsyaAllah. Alright, so kenapa saya katakan emosi ibu ayah ni sangatlah perlu dijaga sebelum nak menjaga anak ni? Saya nak ceritakan seberingkas faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan perkembangan anak. So saya letak dekat 3 ni Dia ada body brain process, internal environment and outside environment. Dan ketiga-tiga ni ibu ayah akan internal environment. The food that we give to our child. Jenis minuman yang kita kasih, ini adalah berkaitan nutrisi. Internal, apa yang berlaku, apakah suplemen yang kita kasih dekat anak. The outside environment. What kind of environment yang kita bekalkan kepada anak, especially sepanjang PKP ni. Ya, saya faham working from home is very difficult. I really understand. Saya doakan ya Allah ya Jabbar memberi kita kekuatan, sebab saya tahu sangat bagaimanakah situasi itu. So di outside environment ni, apakah persekitaran yang ibu ayah mahu sediakan? Adakah persekitaran yang membolehkan anak itu keep on stimulating ataupun hanya memberikan gadget contohnya? So apakah environment yang kita sediakan untuk anak? Ini juga akan mempengaruhi perkembangan mereka. Dari sudut yang lain, body brain process ini, bila kita cakap tentang body brain process ini, untuk anak-anak autism, of course mereka, kebanyakan mereka mempunyai bagaimana nak integrate sensory input dalam otak mereka. Mereka perlukan pendekatan yang berbeza. Mereka perlukan panduan yang betul. So, siapa yang memastikan anak-anak ni ada stimulasi? Bukankah ibu ayah yang membuatkan keputusan untuk mereka?
So these are the factors that most probably akan mempengaruhi perkembangan anak-anak. Jadinya kerana itulah saya katakan, ibu ayah, anda adalah guru pertama anak-anak. Kami Tarfi di Nuha, kami guru-guru Nuha Avengers semua dan guru-guru di mana-mana sahaja adalah support system. But the first teacher always parents first. Okay, so saya nak kita bawa state of mind kita menyediakan minda kita ni sebelum saya pergi lebih lanjut. Oh, saya adalah faktor yang terbesar akan mempengaruhi perkembangan anak. Maka yang perlu change them. Okay, jelas ya setakat ini? Yes, termasuk guru PPKI. Yes, everybody. Okay, insyaAllah. Saya boleh baca saya boleh baca komen. Saya ada laptop lagi satu kat sebelah ni. So sambil tu saya nak dengar jugalah. Kalau ada soalan, insyaAllah saya akan cuba menjawab jika masa mengizinkan. Jika Persatuan Autism Muslim Malaysia mengizinkan saya untuk menjawab soalan-soalan, insyaAllah saya akan cuba untuk jawab. Okay, so dah jelas ya, ibu ayah anda merupakan mempengaruhi semua faktor-faktor ini. Okay, mari sebelum kita lihat keperluan ibu ayah, sebab ibu ayah ni kalau kita cakap pasal anak, mereka lebih sensitif compared kita cakap pasal diri mereka. Okay, selalunya of course, siapalah anak yang, ibu ayah yang tak sayang anak. Kita semua sayang anak. Saya juga sayang semua anak-anak saya di Nuha. Okay, tapi kat sini kita kena faham sesuatu. Okay, bila kita cakap tentang keperluan, apa yang mereka mahu nampak, namun mereka, maaf ya, saya rasa ada internet, saya pun ada loading sekejap-sekejap tu, maafkan saya. Okay, selalu kita hanya melihat apa yang anak buat dan bukan apa yang mereka rasa. Dan kita hanya menilai luaran sahaja, tanpa lihat dekat bawah iceberg tu, ya Allah, ada banyak lagi isu-isu yang perlu ditacklekan. Sebagai contoh, kebanyakan kalau saya buat assessment dan sebagainya, parents akan, of course, okay, tidak dinafikan ada parents yang agak sukar nak terima, maksudnya kita doakan mereka yang dalam proses memahami anak autism ini dipermudahkan urusan mereka, okay? Kerana I know it's difficult, it's hard, kebanyakannya bermula dengan fasa denial. InsyaAllah kita akan mula belajar bagaimana untuk reda dengan ketentuan yang Allah berikan ini. Okay, jadi apa yang saya mahu kita fahami adalah jangan just lihat luaran, tapi kita kena faham betul-betul apa yang anak perlu. Lihat kepada Maslow hierarchy dari sudut psikologi yang kita lihat paling asas sekali saya rasa alhamdulillah banyak ibu ayah dapat menyediakan tempat tinggal, makanan yang sedap, makanan lagi bulan puasa kot. Alright, tapi saya just nak membayangkan saya nak ibu ayah cuba berfikir kembali. Asas itu, anak perlukan makanan, anak perlukan tempat tidur, itu adalah fisiologi di mana kebanyakan ibu ayah alhamdulillah dapat menyediakan semua itu. Namun yang tak dapat kita doakan mereka supaya dipermudahkan. Kemudian safety. Adakah anak-anak ini berasa selamat? Berasa selamat berada di kalangan ibu ayah. Okay, ataupun selamat we will talk about the trust and everything, tapi saya tak nak, this topik hari ini tidak menceritakan tentang topik ini. Seterusnya, perasaan kasih dan sayang, esteem dan juga self-actualization. Jadi saya just nak tanya ibu ayah, apa yang kita mahukan? Dia sangat membezakan. Sebab kadang-kadang orang ingat, oh saya kat rumah 24 jam kot depan mata anak saya. Okey, depan mata anak saya. Tapi kenapalah anak saya ni masih begini. Jadi benarkah berada di depan anak, mata kat depan anak kita tu 24 jam adalah apa yang anak perlu? So kita fikirkan sejenak, apakah yang keperluan anak-anak kita sebenarnya? Okey. Alright, insyaAllah ya. Kita fikirkan dahulu. Boleh terus komen di ruang komen ya. Kalau ada soalan ke apa, kita boleh terus
berborak. Okey, saya mohon bantuan lagi sekali. Saya rasa pihak autism pun mahu sampaikan ilmu ini dengan lebih ramai lagi ibu ayah. Bantu kami untuk tekan butang share supaya lebih ramai yang boleh sama-sama belajar pada hari ini, insya-Allah. Okey. Alright. So, fikir ilmu, pastikan ada buku dan pastikan ada pen. Okey, tulislah. Okey. Tulislah supaya saya mahu ibu ayah tahu benar-benar apa yang anak perlu. Tulis, list down. Okey, so sama-sama kita belajar insya-Allah. Okey. So inilah banyak yang kita terlepas pandang. Tangki emosi. Dia emosi ni sebenarnya it is an ongoing process. Dia macam, okay, I dah spend time with my child yesterday. So hari ni perlu ke lagi? I have a lot of work to do. Okay, saya ada banyak sangat tugas. Ya, saya faham, saya jelas, saya tahu. Okay, namun samalah juga dengan ibu ayah. Tangki emosi ni harus dipenuhi setiap hari. Bayangkan kita bawa kereta ni. Bawa kereta, tiba-tiba minyak tak ada. So minyak tak ada, boleh tak kita move on? Sebab emosi ni dia sangat berkait dengan our... Contohnya lah, okay. Bila saya dah, okay, saya guna contoh diri saya lah kan. Kita buat aktiviti jumping on trampoline, kita buat, kadang-kadang adalah juga frustration, kenapa lah anak ni, okay. Kenapa lah tak nak beri komitmen pula, tak nak beri connection pada cikgu pula pada hari ini. Okay, we also do have that kind of frustration as a teachers, as a therapist. And pada masa yang sama, kadang-kadang bila balik rumah tu memang, ya Allah ya Tuhanku, memang penat. Okay, memang penat. Jujur, memang penat. Okay, dengan back-to-back session, nak kawal, menjaga anak-anak istimewa dekat early intervention program. Okay, sejujurnya memang penat. Namun setiap hari kita kena isi emosi kita kena relax, kena pause, it's okay, okay. Saya membenarkan diri saya untuk belajar lagi, okay, maafkan diri lagi, mungkin hari ni tak berjaya, esok mungkinlah akan menjadi lebih baik. So itu antara perkataan-perkataan, saya guna perkataan untuk mengisi kembali tangki emosi saya, mengatakan tangki emosi saya, dengan kata-kata positif untuk diri saya, okay, saya isi. Memang perlu diisi setiap hari. Samalah juga dengan anak-anak kita di mana walaupun kita spend time dengan anak-anak kita di depan mata, perhaps anak perlukan bonding time. Memang kita a very good 20 minutes berada dengan anak tanpa ada phone dan sebagainya. Samalah juga ibu ayah. Perlu juga ada mengisi tangki emosi ini kerana kita di dunia ini masih lagi di dalam sebuah perjalanan. Makanya memang kita setiap masa perlu mengisi tangki kita tu, and especially tangki emosi kita. Okay, our food for love. Gitu. Okay, so faham ya? Jelas ya setakat ini? Saya risau juga ni, saya cakap-cakap ni tak jelas ke apa ke kan? So far okay ya? InsyaAllah okay kan? Dekat Facebook nampak ke tidak? Tadi dah terkeluar. Okay, alright So Alhamdulillah. Okay, so mohon bantuan lagi untuk kita sama-sama jemput lagi ramai lagi ibu ayah untuk bersama kita pada hari ini. Santai-santai je saya nak cuba sampaikan supaya kita sentiasa boleh refresh. Bagi saya bila saya sediakan ini pun adalah sesuatu yang refresh, mengajar diri saya kembali, insyaAllah. Okay. Yes. Sebenarnya kalau nak cakap pasal bahasa kasih sayang ni ada 5. Nanti saya, hari ni kita tak nak rungkaikan lagi. Ada banyak lagi saya nak spesifikkan untuk bantu anak-anak istimewa ni apa aktiviti yang ibu ayah boleh lakukan di rumah. Okay. So saya rasa saya nak bawa ke topik autism. So secara ringkasnya saya rasa ibu ayah kat sini semua bijak-bijak, semua pandai-pandai. Alhamdulillah, okay. Dah tahu apa tu autism. Saya harap kita kalau dah nampak anak ada isu, cepat-cepatlah bawa jumpa. Saya selalu sarankan
ibu ayah dapatkanlah pandangan daripada dua doktor yang berbeza, insya-Allah, supaya apa, kita dapat dapat banyak input. Daripada input-input tu kita tengok daripada kapasiti yang kita ada. So autism ini sebenarnya berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan bererti aliran. Perkataan autism ni bukannya perkataan yang baru, dah lama dah sebenarnya wujud. Ini adalah sebuah gangguan perkembangan mental ataupun kita panggil sebagai neurological disorder yang menyebabkan anak-anak ini ada isu pertuturan, komunikasi, bersosial, emosi, behavior, bermain. Okey, dan selalunya bila kita cakap tentang autism, it is a spectrum. Dan bawah spectrum tu ada banyak lagi diagnosis yang lain. Okey, ada ADHD, ada OCD, ada Rett syndrome, ada banyak lagi. Okey, tapi di semua ini adalah berada dalam satu payung iaitu dinamakan autism. Dan autism pun level. So untuk ni secara lanjutnya of course kena macam kami terapis, kami tak boleh diagnosis. Namun kami menggunakan sign and symptom yang ditunjukkan oleh anak-anak tersebut untuk kita sama-sama bantu. Okey, insyaAllah. So antara tanda awal autism, kalau nak ikutkan dekat US, mereka dah boleh buat diagnosis seawal umur 18 bulan. Dan ada yang dah start untuk assess anak-anak seawal 3-4 bulan. Mereka dah ada. But dekat Malaysia saya pun belum tahu lagi. Saya tak tahulah sama ada mereka dah boleh diagnosis seawal itu. Okey, namun di luar negara dekat US yang saya baca artikel tu seawal 3 hingga 4 bulan mereka dah boleh diagnosis. Okey, antaranya saya rasa kat sini pun ibu ayah pun boleh banyak go through journal, dekat internet pun ada banyak information. So saya ni just nak go through secara ringkas. Okey, tanda awal autism ni dia suka main sendiri, tak suka disentuh. Dia minat benda-benda yang sangat pelik. Macam orang lain tak minat, dia tiba-tiba minat. Contohnya kalau main rodanya sahaja, dia terbalikkan kereta. Jadi ada banyak sign and symptom yang kita rasa pelik. That's why saya sangat sarankan, kan kita ada buku merah, ibu ayah kalau ada malah tahu ada ibu ayah kat sini yang plan to have a baby kan. So gunalah buku merah itu kat sana, sangat-sangat berguna input-inputnya. So antara isu anak yang ditunjuk dari sudut keganjilan dalam pergaulan sosial adalah mereka yang paling selalu yang saya nampak lah, mereka akan mengelak daripada ada eye contact, bertentangan mata. Okey, susah nak terima arahan, mereka tak ada empathy. Okey, mereka suka main sendiri. So itu adalah sign and symptom dari sudut impairment of social interaction. Seterusnya mereka obsessive behavior, ada obsessive behavior or traits ni yang saya cakap tadi lah. Pelik, kenapa dia kena rocking badan? Okey, macam stereotype behavior. Communication skill, speech delay, tak ada babbling. Okey, suka ikut Laila, ulang-ulang apa yang kita cakap. Okey, nak apa? Ada ulang. Itu contohlah. So kat sini kalau ada autism ni, saya rasa ibu ayah semua boleh rujuk dengan doktor masing-masing untuk lebih fahami. Kami sebagai OT ataupun terapis secara kerja, kami akan kenal pasti sebab tak ada satu anak autism yang kami kerja semua isunya sama. Walaupun mereka didiagnosis doktor sebagai autism level 1, okey, yang anak-anak level 1 ni semuanya isu-isunya, komponen-komponen yang mereka ada isu adalah berbeza. Jadi that's why kami sarankan adanya penilaian, rujuklah kepada mereka yang bertauliah. Semoga mereka boleh lebih membantu ibu ayah insya-Allah. Okey? So, dalam apa-apa pun kalau kita dah faham anak-anak autism ni, of course mereka akan ada isu dinamakan kecelaruan sensori. Di mana sensory input yang mereka tentang apa itu sensori. Cuma saya buatkan ibu ayah faham satu ini. Sebelum kita mahu anak boleh membaca, menulis, toilet train, bercakap, ini antara topik yang selalu fokus. Ibu ayah selalu tanya kenapa anak saya tak boleh menulis lagi, tak boleh pegang pensel lagi, kenapa anak saya tak boleh toilet train dah umur 5 tahun lagi, kenapa anak saya, banyaklah kenapa-kenapanya kan.
So basically saya nak kita fahamkan lagi sebelum kita mahu capai yang atas ini, okay, penting untuk kita sediakan yang bawah dahulu. Macam kita ada sebuah rumah kalau asasnya tak kuat, dia akan mudah roboh. Jadi that's why ada yang ibu ayah kata, saya dah ajar, hari-hari saya tunjuk teacher, hari-hari. Saya dah sampai fed up, saya dah sampai penat sangat-sangat. Okey, tu saya kata dapatkan panduan betul-betul supaya kita dapat tahu sebenarnya keperluannya apa. Supaya aktiviti yang kita kasih tu boleh otak ini of course reflex and sensory. Okay, so tapi hari ni saya nak just discuss about topik sensory lah. Okay, so kuatkanlah asas. Tak kisahlah approach yang digunakan top down ataupun bottom up approach. Okay, whatever approach yang kita guna, apa-apa pun perlu untuk menguatkan asas. Okay, insyaAllah. Macam mana? Oh, okay, ada soalan. Okay, nanti soalan, saya akan cuba jawab soalan ini di akhir nanti Okay, sebab ada jawab soalan-soalan ini yang ada jawapannya di slide-slide insyaAllah. Okay, so sama-sama kita kekal bertenang, okay, kekal relax insyaAllah. Okay, so sekarang kalau kita dah faham, okay, kita dah faham isu anak. Cuma sesetengah anak autism ini, mereka memerlukan ekstra. Kan tadi saya kata level 1, level 2, level 3 kan. Okay, so setiap anak ni berbeza. So yang saya kongsikan hari ini adalah salah ayah yang rasanya teknik tak sesuai untuk saya. It's okay. Okay, macam saya katakan tadi, setiap ibu ayah ada kapasiti mereka sendiri. Ya sayang, Maria Raisa, anak saya, macam ni lah, working from home kan, tengah-tengah buat session online, anak masuk, so dia terus dah jadi model terus kan. Alright, so bila kita cakap tentang sensory diet, makanan ke? Bukan, kita bukan nak cakap pasal topik makanan, belum lagi waktu berbuka puasa. Okay, so sensory diet ini adalah diet sensory yang kita nak berikan pada anak kita. Nanti saya ceritakan pasal apa itu sensory, but before that, saya nak cerita seberingkas dahulu. Sensory diet is a group of activity that are specifically scheduled into your child's day to assist with attention, arousal and adaptive response. Okay, maksudnya it's a group of activity stimulasi yang di-custom-madekan mengikut keperluan anak supaya anak boleh kekal fokus. Yang anak perlukan, saya rasa itu ibu ayah, tuan-puan boleh bincang dengan terapis anda kerana mereka yang lebih kenal anak anda kan. But secara generalnya kita akan susun. Ada anak perlukan sensory input yang lebih kerap berbanding dengan anak yang lain. Even anak-anak tipikal pun tak perlukan sensory input. Namun bagi mereka tak ada isu kecelaruan sensori. Mereka boleh organize the sensory input. They are learning how to organize. But untuk anak-anak istimewa khususnya autism, okay, mereka memerlukan stimulasi yang berbeza, yang lebih sedikit. Sebab kan selalu dengarkan terapis cakap hypersensitif lah, hyposensitif lah. So insyaAllah saya akan terangkan sedikit pada hari ini. Okay, alright. Okay, ni saya rasa nak tunjuk gambar je sebenarnya. Saya terkopi 2 kali pula. Okay, contohnya kalau di Nuha ya, memang kita ada satu ruang di mana memang saya tanya specifically, okay, anak ni dia suka gigit, dia perlukan satu basket khas untuk ada benda-benda yang anak perlukan. Kenapa nanti saya akan discusskan. Kita akan discusskan lagi. Sebab hari ini memang saya nak kongsi, saya harap ada masa lagi insyaAllah saya go fast sikit lah. Ada banyak yang saya nak kongsikan, sangat seronok dan sangat excited sebenarnya nak berkongsi. Sebab saya harap dapat bantulah ibu ayah serba sedikit insyaAllah. Saya selalu beritahu ibu ayah, kalau ada anak tu contoh anak ni suka menggigit contohnya. Okay, so dia punya sensory diet box yang khas untuk diorang ada break time. Kena ada benda-benda supaya dia boleh gigit, dia boleh chew, dia boleh stimulate. Contoh, sebab anak tu sentiasa memerlukan stimulasi di bahagian oralnya. Dan kalau anak tu suka melompat dan
sebagainya. Dan dia punya sensory diet, dia perlukan satu ruang untuk dia kat situ saja dia boleh melompat. Nanti saya akan ceritakan bagaimana nak mewujudkan ruang tersebut. Tapi di sini saya nak ibu ayah jelas dan kita boleh pack kan. Contohnya macam dalam gambar ni kan. Letak dalam tu, anytime anak saya perlu fidget, dia akan keluarkan barang itu dan bermain. Mesti semua orang kenal dengan temple grandin kan? Dia adalah autism dewasa di mana kalau dia pun ada autism ni is a lifelong kind of things kan. Kalau mohon maaf ya, kalau kadang-kadang ada ibu ayah bertanya, ada tak ubat? Distinct boleh cure tak? Autism bukan satu penyakit. Maka tiada ubat. Saya tak ada ubatnya. Okey, apa yang kita buat adalah kita bantu untuk mengawal simptom-simptom yang anak tunjukkan melalui teknik-teknik yang berbeza. Contohnya teknik sensory diet ni jugalah. Okey, kita beri contohnya macam temple grandin kan tadi, dia pun ada she needs to jump. So apa dia buat bila dia bercakap, dia akan ada sensory break, dia akan pergi dekat belakang pentas dan dia akan jumping dan dia akan kembali tengok macam dia temple grandin telah mengajar dirinya untuk self-control, self-regulate all the sensory needs yang dia perlukan. Ya sayang, nak mama. Okey, kejap tau, kejap. Okey, sorry minta maaf. Inilah dia realitinya. Maya Raisa perlukan saya sebentar. So Maya sit here for a while kan? For a while kan? Nak main kat? Jom. Okey. So maaf ada iklan di situ. Biasalah, itulah dia realitinya. Dekat live saya korang tengok ada je saja Mariam Raisa. Okey. So itu keperluan dia. She just need to sit for a while on my lap. Dia perlukan bonding itu sekejap. Yang saya terangkan situasi. Dan ayahnya ada, okey, dia boleh bantu sekejap lah. Sebab tu kita kena nanti kat hujung nanti kita cakap pasal emosi ibu ayah pula. Kenapa kena ada teamwork sangat-sangat ni. Alright. So kat sini saya harap jelas ya di mana kalau kita dah tahu apakah keperluan sensori anak, aktiviti-aktiviti yang boleh kita gunakan, dia macam ni tau. Kalau kita lapar, pagi ni saya nak makan nasi lemak. Ini kalau bulan puasa contoh ni saya kasih contoh. Jangan terbayang pula, ya Allah tuanku kurang pula puasa pahala kan. Okey, contoh kat sini, pagi saya nak makan nasi lemak, tengah hari saya nak makan nasi ayam. So kita dah tahu exactly nasi ayam, nasi lemak. So ini pun sama jugalah. Oh, anak saya perlukan sensori vestibular. So saya sediakan aktiviti vestibular. Anak saya perlukan fidgeting toys. So saya sediakan barang-barang objek-objek fidgeting toys contohnya. So lebih kurang macam tu lah. Okay, saya harap jelas ya. Okay. So ini adalah saya nak terangkan serba ringkas apa itu sensori. Ini daripada klip daripada kelas online saya. Kelas online sensory. Sensory is the sensation, the stimulus from surrounding. Apa saja kat sekitar kita ni ada stimulus sensori. Rasa yang kita rasa daripada rangsangan di sekitar. Ada cahaya, ada bunyi. So contohnya kan bunyi ni, vibration yang ditangkap oleh organ. Sensory organ iaitu telinga akan masuk dan diproseskan ke dalam otak. Okey, orang ni cakap pasal bunyi macam ni, okey maksudnya dia cakap sekian. Samalah juga, okey ni saya ceritakan, proses sensori sampai ke otak. Stimulus dari persekitaran, pergi ke organ sensori, kemudian diproses dalam otak dan kita akan melakukan tindakan ataupun respon. Bagi anak-anak istimewa, khususnya autism, selalunya fizikal, okey mereka boleh, telinga boleh guna, mata insyaAllah semua orang okey, in terms of organ sensory insyaAllah okey. Tetapi selalunya isu adalah bagaimana mereka memproses stimulasi itu di otak mereka. How? Kebanyakannya isu, that's why it's called the neurological disorder. Okey, isunya dekat bahagian brain Sebab itu, whatever contohnya, okey, contoh lagi yang saya boleh beri adalah sentuhan. Ada anak, dia sangat sensitif, kita sentuh sedikit je, dia dah hypersensitif, dia dah tarik anak tu sehingga dia boleh tendang kita sebab it's very painful, it's very hurting for them. Ini secara
general saya terangkan, mungkin proses sensori anak ni memang sangat berbeza. That's why ibu ayah perlu jelas dan faham dahulu keperluan. Dan salah satu keperluan anak adalah keperluan sensori. Sebab itulah saya nak sarankan ibu ayah, jika mahu merangka aktiviti di rumah, especially masa musim PKP ni, boleh menggunakan teknik sensory diet ataupun sensory breaks. Okay, sensory breaks are the meals in your sensory diet. Best plan every 90 minutes, 2 hours, and offer your child a large doses of sensory input. Kan saya kata tadi, otak sentiasa memerlukan input. Tak kisahlah anak-anak istimewa, anak-anak tipikal, ibu ayah, kita semua perlukan makanan bagi otak kita ni, iaitu sensori. Kalau di dalam sesi terapi, one-on-one session, kita ada 45 minutes rule. So itu terapis punya tugasan lah dalam 45. So setiap anak adalah berbeza. Jadi untuk anak-anak ibu ayah, okey, kena kenal pasti dahulu berapa kerap anak saya perlukan sensory break ni. Sebab macam saya cakap, saya boleh kongsikan secara general, okey, ibu ayah yang lebih kenal anak masing-masing berapa kerap mereka memerlukan sensory break. Okey, macam saya cakap tadi lah, siapa yang perlukan? Everybody. Saya, anda, anak-anak kita. Cumanya anak-anak tipikal, mereka tahu bagaimana nak mendapatkan sensori itu dengan cara yang betul. Cara nak proses. Kita tahu, contohnya sekarang ni, dah dengar dia ni cakap dah lebih ni 40 minit ni. Stretching sebentar. Itu adalah cara kita untuk mendapatkan input proprioceptif. Kita kena buat lengthening of the muscles. Kita buat. Cuma kita buat dengan cara yang social, orang-orang social boleh terima, oh dia stretching sahaja. Tapi bagi anak-anak mereka akan, orang kata apa, kalau ada anak tu sampaikan dia nampak je barang, nak angkat barang asyik baling, campak. Nampak je barang, objek nak masuk dalam mulut. Sebab cara mereka nak dapatkan input itu, kalau kita tak provide, mereka akan cari sebab mereka laparkan sensori tersebut. Okay, so sensory provide the connection that the brain needs. Okay, so ini secara ringkasnya, the connection that matters. Okay, kita memang dilahirkan dengan banyak sangat neuron. Alhamdulillah, Allah masa kita dilahirkan, Allah memang dah kurniakan kita berjuta-juta neuron, bilion-bilion neuron ni. Untuk anak-anak yang tipikal, dia punya connection senang je. Daripada point A, point B, point C dah sampai. Anak-anak istimewa, especially autism, macam tuan guru saya kata, there are too many highway inside the autism brain. They haywire. So that's why kita perlu bantu dari sudut teknik, kita boleh guna teknik sensory diet di mana dapat membantu A, B, C. Tak boleh A, J, K, ke C. Dia ada banyak sangat pathway. So jadi macam pening kepala. So kita tak nak highway tu jam. So saya buat analogi, saya harap ibu ayah faham. Okay, so kita nak kena susun balik highway dalam otak anak kita ni. Dan salah satu tekniknya, saya sarankan ibu ayah musim PKP ni, tak kisahlah musim PKP atau tak PKP ke, ibu ayah tetap adalah guru pertama anak, maka perlu tahu teknik ini, insya-Allah dapat diguna pakaikan. Okay, tapi kita cuba sesuaikan ikut keperluan anak-anak kita lah. So di mana? Anytime, anywhere. Anak ni perlukan sensori informasi ni tak kira lah kat mana-mana. Jadi di rumah saya sarankan wujudkan satu ruang untuk anak ada quiet time. Ruang itulah yang saya kata perlu ada objek yang anak perlu untuk stimulate themselves. Ada anak saya visual sekejap untuk dia steaming, but she knows when to stop. Ada anak juga perlukan jumping. So perhaps some parents need to buy a trampoline, letakkan kat corner. Okay, you need some break time, go jumping on a trampoline but not on my sofa. Contohnya. Okay, kurangkan distraction kalau boleh. Okay, kadang-kadang anak ni mudah untuk overwhelm kan. That's why kalau dekat rumah pun saya rasa ada ibu ayah yang lebih jelas tentang warna-warna yang sesuai untuk digunakan untuk anak-anak autism supaya
warnanya lebih menenangkan, tidak overwhelm. Okey, macam warna-warna untuk anak belajar. Okey, kalau dekat rumah tu, okey, kurangkan wall. Dia kena ikut keperluan anak masing-masing. Yang saya boleh cadangkan ini adalah secara general. Dan saya sangat-sangat cadangkan beberapa minit sensory break sebelum aktiviti berfokus. Kerana ramai ibu ayah belum jelas. Mereka kalau nak buat aktiviti terus, okey nah duduk, ambil kertas, ambil pensel, dah buat kerja. Lepas tu nak salahkan anak tu tak fokus. So seronoknya buat aktiviti dengan ibu ayah. Jadi kita boleh provide aktiviti sensory break di mana sesuai mengikut keperluan anak. Okey, dan bagaimana? Bagaimana first step? Give them the choice lah. Okey, selalunya kalau yang saya pernah buat, bukan pernah lah, memangnya apa yang saya lakukan adalah in that box there are few things. So anak boleh pilih apa yang mereka perlu ketika itu. Kerana di dalam aktiviti sensori, keperluan sensori, setiap anak dia punya keperluan sensori ni setiap hari berubah-ubah. Dia tak boleh forever dia hypersensitive. Dia ada kadang-kadang dia perlukan sikit vestibular, sikit tactile, sikit proprioceptive. Okay, so dia perlukan all this sensory input. Okay, so saya harap ibu ayah jelas apa tu sensori. Nanti mungkin ada slide yang saya ceritakan pasal sensori, insyaAllah. So basically, saya nak bagi tahu ibu ayah, nak buat sensory break ni first step is kat untuk melepaskan, mencari kembali sensori nak mana nak cari tu instead of dia all over the place dekat rumah ni. Orang kata rumah yang ada anak-anak genius perlunya bersepah-sepah kan. Okey, itu kreativiti anak. Namun saya juga jelas, saya juga tahu ada ibu ayah yang belum bersedia dari sudut emosi mereka untuk melihat ruang rumah bersepah-sepah. That's why saya selalu sarankan kalau saya buat home base, saya pergi ke rumah klien saya sebelum ini, saya akan tanya dulu betul-betul kat mana ruang sebenarnya untuk anak. Perlu sahabat saya nampak perlunya keperluan itu. Tapi setiap family adalah berbeza. Okey. Ruang yang diperlukan kecil je. Sebenarnya kecil sangat-sangat. Saya pernah buat session dekat ruang yang 2x3, 2x2 saja. Kat situlah melompat, kat situlah nak rolling, kat situlah nak tampal, kat situlah nak buat menulis dan sebagainya. Boleh. Tapi kita nak menjelaskan bahawa not at mama punya space. Okay, ni dapur mama nak masak dengan tenang, dengan gembiranya. Okay, macam ayah, okay ni ruang nak baca surat khabar kan, contohnya lah kan. So setiap orang ada sempadan mereka sendiri supaya kita boleh sama-sama menjaga emosi, insyaAllah. Okay, and then the second one is give them choice. Okay, ada beberapa pilihan lah. Okay, aktiviti-aktiviti tu seterusnya adalah fahamkan keperluan. Inilah dia sensori-sensori yang perlu kita jelas dan fahami. Kita ada sensory interoceptor yang dalaman, eyes, visual, ear, auditory, taste, gustatory kat lidah, smell, olfactory, bau, tactile, sentuhan, vestibular, deria rasa keseimbangan, dan proprioceptive, deria rasa sendi. So ini adalah 8 jenis sensori yang kita ada. So basically saya nak ibu ayah jelas dan faham, anda perlu betul-betul tahu keperluan anak. Bagaimana nak tahu? Saya sarankan dapatkanlah panduan dari anak, namun saya sangat galakkan untuk berjumpa dengan doktor dan berjumpa dengan mereka yang bertauliah, insya-Allah. Okey, sebab kadang-kadang bila kita dengar cakap orang, takut kita tersalah interpretasi. Okay, it is good untuk dapatkan panduan, insyaAllah. So kat sini saya nak kongsikan. Tapi sebelum saya nak kongsikan, sekejap ya. Ni contoh. Nampak contoh jadual sensory diet. Kat sini contoh jadual sensory diet yang saya beri kepada parents bila nak merangka home play. Saya panggil home play lah. Okay, saya panggil ni home play sebab saya tahu fitrah anak ni memanglah kena gerak. Jadi saya dah susun, saya dah rangkakan aktiviti, kita panggil breakfast, lunch, snack, dinner. Okay, sebab ni makanan kan, tapi makanan bagi otak. Ni kalau dalam teknik brain gym pun kita orang panggil as learning menu. Okay, so setiap learning menu tu ada aktiviti
ada pergerakan-pergerakan yang tertentu. Contohnya untuk bantu menulis, ini pergerakannya. Untuk bantu membaca, ini pergerakannya. So kita kena rancang. Kan kalau sensory diet ni adalah 90 minutes punya rule. Tapi saya katakan di sini lagi sekali ya. Okay, ikutlah capacity masing-masing. Okay, jangan nak too hard on yourself. We do based on our own capacity, go slow. Buat sikit-sikit, jangan tak buat langsung. Gitulah selalu saya pesan kepada ibu ayah, buat sikit-sikit, it's okay. You are there. Yang penting kita mulakan. Okay, so saya mulakanlah macam aktiviti 6 pagi. Okay, kita boleh masukkan aktiviti nak solat jemaah sama-sama dan kita kasihlah movement untuk snack dahulu. Santai-santai, apa ke aktiviti-aktiviti snack. Kemudian dan kita perlukan breakfast. Lepas tu kita nak kadang-kadang musim PKP ni kan, ibu ayah perlukan masa untuk urus rumah, working from home. Okay, so jadinya ya sayang. Okay, Maya nak teman mama. Maya sit here Oh nak aunty pula. Macam itulah dia. Okay, so that's why kalau masa anak-anak ibu ayah perlu menguruskan sesuatu, saya sarankan buatlah unstructured play. Kan banyak kan unstructured play dengan structured play, namun untuk anak-anak istimewa mereka perlukan struktur juga. Saya galakkan perlu juga ada permainan yang berstruktur. So masa permainan berstruktur ini sangatlah digalakkan ibu ayah ada untuk membantu anak-anak. Pada masa yang lain, kita boleh beri unstructured play untuk anak explore di ruang yang ibu ayah sediakan. Okey, ikut kapasiti masing-masing dalam merancang aktiviti harian. Perlu rancang. Macam mana? Ada parents kata, okay, saya tak nak rancang, saya just nak go with the flow. Okay, kalau kapasiti anda begitu. Namun ada ibu ayah yang perlu merancang supaya mereka dapat mengurus masa. Dan jadi saya kasihlah yang ini. Saya kasih contoh. Okay, dalam kelas mahir okay, so kat sini saya nak kasih contoh aktiviti. Dah 1 hour kita bersama. Alhamdulillah semua masih okay lagi ke? Dah 1 hour kalau tengok kat sini. Okay, masih bersama dengan saya ke? Ke kena buat stretching ke? Okay, everything okay? Cuba komen sikit, okay. Boleh lagi jemput lagi sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama kita pada hari ini. Bersama-sama kita belajar, kita refresh, unlearn, relearn benda-benda yang baru insyaAllah. Semua okay? Boleh tolong komen? Boleh bantu saya komen? Takut nanti saya short sendiri pula. Kan? So sama-sama kita belajar. Semua yang saya dapat ini semua pun dengan izinnya Allah insyaAllah. Okay, boleh komen? Semua masih dengan saya? Kalau masih bersama dengan saya, komen okay. Komen okay. Dan juga aktiviti ni memang nampak macam keperluan untuk anak-anak autism, but actually aktiviti-aktiviti semua anak perlukan stimulasi sensori. Okay, masih fokus? Alhamdulillah. Kalau belum fokus, kita buat sini sikit. Brain button sikit. Kita buat cross scroll sikit. Okay, sebab kita tahu, saya tahu otak ni kalau nak fokus 20 minutes need a break. 20 minutes need a break. That's how kita nak plan jugalah. Dia ikut macam saya tadi, mungkin macam saya dah biasa bercakap, saya bolehlah fokus. Tapi kalau kita kat dewan kuliah pun kadang-kadang kan, fokus kita dah berubah, so kita nak relax sikit. Okay Alhamdulillah saya tengok ramai juga tekan okay ni. Okay, saya harap sangat ilmu ni bermanfaat, panjang-panjangkanlah kepada ibu ayah semua insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Alright. Kalau tak okay, saya boleh buat lagi movement. Saya ni kan takut penat dah pula kan. Okay, Alhamdulillah. Masih okay So saya nak cadangkan aktiviti untuk kiranya anak kita perlukan stimulasi. Contoh, macam saya cakap, saya tak tahu anak ibu ayah macam mana, tapi ni secara general saya kongsikan ni secara general. Kalau anak perlukan stimulasi vestibular, mainlah bola.
Bola tak sempat nak beli. Okey, boleh beli kat kedai Iko, kedai RM2 pun boleh. Okey, kenapa saya kata main dengan bola? Aktiviti yang paling santai. Vestibular ni melibatkan pergerakan kepala. Whatever movement yang melibatkan pergerakan kepala akan memberi stimulasi vestibular. So, ibu ayah fikir, apakah aktiviti yang melibatkan kepala? Itu dah vestibular. Berilah aktiviti. Sebagai contoh, saya selalu sarankan aktiviti yang parents ada kat rumah. Benda-benda yang senang. Benda senang, kenapa kita nak susahkan, kan? Saya selalu bergurau macam tu lah. Benda yang mudah, kenapa kita nak susahkan? Kita mudah-mudahkan untuk semua orang, insyaAllah. Okay, so play with the ball. Kita boleh roll the ball on the wall, roll down. Kita boleh stimulasi vestibular. So contohnya break time saya perlukan 2 minutes. Okay, let's play ball. Everybody, jump, bouncing ball. Bounce, 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 bounce. So itu contoh. Sekiranya anak perlukan stimulasi vestibular. Dan sekiranya anak memerlukan stimulasi proprioceptif ataupun deria rasa sendi. So kat rumah ada tepung. So buatlah play-doh dengan anak. Okay, kalau nak tahan lama, saya sarankan ibu ayah mungkin boleh membeli terapati. Boleh membeli terapati sebab dia antioksida. So dia boleh tahan lama. So bila anak tu buat pergerakan tu kan. Okay, so tangan-tangan jari jemari ni semua dapat dari rasa sendi. Which is very recommended for ibu ayah yang anak suka duk main tangan, yang suka nak baling-baling barang. Even boleh tengok dekat live saya yang saya cerita tentang topik kenapa anak saya suka baling barang. Ni saya ada ceritakan tentang proprioceptif dengan lebih detail lagi. Okay. Main tolak-tolak dengan anak kita. You push me, I push you, we play together. So kat situ pun kita dah kasih stimulasi. Okay, proprioceptif, tangan ni dah pegang, dah kasih stimulasi kat situ. Ini contoh ya. Okay, saya nak kena go fast sikit sebab masa dah hampir tamat kan. Okay. Bagi anak-anak remaja dan dewasa perlukan? Ya, perlukan. Sangat perlukan. Tapi namun aktiviti mereka, kalau anak-anak kita orang panggil leisure therapy kan. Anak-anak dewasa, mereka dah boleh explore benda-benda yang leisure. Main badminton, main bola sepak, apa lagi? Main bowling, boleh tolong kemas rumah, boleh buat yoga, boleh exercise treadmill. Itu adalah macam anak-anak yang umur 12 tahun ke bawah, mereka ni masih lagi dalam fasa nak main-main tau. Bila anak dah dewasa ni kan, diorang kita kena faham dari sudut emosi. Takkanlah nak main macam ni lagi. So kita nak menang diorang punya self esteem, kita kena kasih challenge lagi sensori mereka. Dulu duk main passing bola depan belakang macam ni. Sekarang kita buat dribble ala-ala padang bola tu kan. Yang kita nak latih soccer team tu zigzag. So what we doing is kita challenge lagi sensori mereka. So saya kata kena ikut keperluan anak-anak lah. Tapi kalau anak yang 12 years and above ni, normally kita dah kena tengok dari sudut emosi. They are not a child. Mereka dah ada emosi nak menjadi orang dewasa. So tak boleh lah kita nak kasih ke aktiviti yang nak main-main aja. So tukar kepada leisure therapy. Carikan hobi yang bersesuaian dengan keperluan sensori mereka. Ada banyak list hobi-hobi yang santai-santai. Ada anak juga dia suka menjahit. Dia suka aktiviti yang quite passive, namun dia perlukan fine motor. Dia perlukan visual. So that's why aktiviti tu sesuai untuk anak macam tu. Ada anak pula suka melukis. Okay, dia suka nak main bola Okay, maybe boleh main macam saya lah. Kalau saya kata macam kita kena ikut lah ruang kita, kapasiti kita dan apa yang anak minat. Itu pun masuk juga kepada topik keperluan anak. Apa yang anak minat sebenarnya? Ini yang ibu ayah perlu selami anak-anak masing-masing. Apa sebenarnya anak saya minat Dan selalunya saya selalu cakap dengan ibu ayah, kita kena eksperimen. Okay, ada anak, kita orang cubalah juga eksperimen main badminton kan. Tapi macam tak sesuai, koordinasi pun tak betul.
betul lagi macam mana. Tapi kalau anak-anak remaja autism ni, selalunya saya akan ajar survival skills lah, di mana kita sarankan supaya ajar dulu skill-skill yang membolehkan mereka survive, macam buat nasi sendiri, buat air sendiri, kemas rumah, benda-benda rutin dahulu. Sebab benda-benda rutin ni juga merupakan stimulasi sensori. Contohnya nak angkat tangan, kadang-kadang tak nak guna washing machine, nak guna tangan. Those are sensory input juga. So kita yang kena bereksperimen mana yang sesuai untuk anak dan mana yang sesuai ikut kapasiti kita. Sebab ada satu kes ni, anak ni memang sangat suka main padlock. So padlock kan. So saya sarankan cuba cari benda-benda yang carpenter, benda-benda yang bertukang-tukang ni. Mungkin anak itu dia perlu channelkan dia punya keperluan sensori dia kepada aktiviti carpenter ni. Sebab dia dah besar. Dia dah 12, 13 years old. Perlu cari benda yang supaya mereka boleh menggunakan kepakaran mereka, boleh menggunakan keperluan sensori mereka untuk bantu diri mereka. Okay, ini yang saya ni perkongsian di mana untuk anak-anak kalau yang perlukan taktil, okay, mungkin anak-anak ni mungkin boleh diajar untuk memasak. Nak potong-potong carrot, makanan lagi dia ni cakap. Alright, ni contoh. Okay, so kita tengok keperluan anak kita. Kalau oral seeker, yang jenis yang suka gigit orang tu semua kan, saya memang sarankan tolonglah beli Chewy Tube. Saya rasa dekat Shopee, Lazada ke mana-mana memang ada jual, type saja chewing tube, insyaAllah keluar lah. Okay, nak beli warna apa? Normally saya sarankan beli antara warna, jangan beli warna kuning, it's too soft. Kenapa? Hijau atau warna biru. Saya sarankan warna itu. Atau warna merah pun okey. Dia punya pressure adalah berbeza. Okay, kalau anak ada perlukan vision, smell, auditory, contohnya lah. Okay. Aromaterapi saya sangat sarankan bau-bauan yang anak suka, yang anak sesuai. Kat pasaran ada banyak jenis, tengoklah keperluan anak. Okay. Macam saya pun memang still guna. I use believe a lot of the time. So ikut keperluan anak. One thing about aromaterapi ni yang saya sarankan ibu ayah untuk cuba, ni dia punya sensory pathway akan terus direct ke brain. Dia tak akan lalu ke organ sensor ke jalan dia tak, orang paling senang highway dia tak panjang lah. Highway dia ke otak pendek. So dia akan terus masuk ke otak limbik. That's why it's a beautiful thing about aromatherapy. Saya sarankan kalau ibu ayah yang berkemampuan atau boleh menyediakan aromaterapi, sediakanlah because it's really good. Okay, it's really good. Dan aktiviti Lazy 8 ni antara aktiviti brain gym juga. Okay, in fact saya sendiri pun sebelum saya nak menulis, saya akan praktis dulu Lazy 8. Sebab vision saya perlukan stimulasi itu. Saya memang akan praktis Lazy 8. Okay, and then kalau saya nak buat auditory, saya akan praktis Lazy 8, saya akan buat macam ni. Telinga saya ke sini, dan I will do my Lazy 8. Ini saya bercakap pasal saya. Saya juga perlu input tu, apatah lagi anak istimewa. Jadi, sediakan aktiviti yang bersesuaian dengan anak masing-masing. Allah. So, ini contoh jadual saya dah ni. So, saya nak cerita lagi sekali. Sensory diet bukanlah makanan. Okay, mereka bukanlah homework, mereka bukanlah ubat. Set of activities, set of bahan objek yang kita sediakan untuk anak-anak dapat input tu sentiasa. Dan keperluan sensori ni hari-hari berbeza. So dapatkanlah panduan yang betul. Yang tadi saya share tu adalah secara general. Okay, kalau anak perlukan vestibular, boleh main macam ni. Anak perlukan proprioceptif, macam ni dan sebagainya. Okay, so kena jelas sesuatu kat sini, keperluan anak setiap hari berbeza. That's why kalau datang kepada gym area dekat dekat sesi terapi, kat Nuha contohnya, kita akan lihat dahulu anak tu bermain, kita akan observe, oh anak ni macam hari ni dia banyak perlukan taktil lah, ada sentuh je. Ada hari tu dia banyak melompat-lompat. So setiap hari kita cuba melihat apakah keperluan
kita nak masuk topik yang berbeza sedikit. Tadi kita cerita pasal anak saja. Okey, sekarang kalau diizinkan masa lagi sepatutnya 1 jam ni. So izinkan saya bercerita. Tak ada soalan. Okay. Okay, just continue Dah dapat green light. Alhamdulillah, terima kasih. Keperluan sensori berdasarkan kecenderungan. Ya, sebab kalau saya nak cerita pasal topik sensori, dia memang sangat besar. So saya cuba nak ringkas seringkas-ringkasnya. Setiap anak-anak kita, dia ada 8 tadi kan. Setiap anak, dia ada yang perlukan vestibular. Dia perlukan vestibular tapi dia sensitif taktil. Ada anak perlukan taktil tapi dia sensitif proprioceptif. Contohnya. Jadi setiap anak kecenderungan mereka adalah berbeza. Maka saya sarankan ibu ayah. Okay, if you ada dah perasaan macam anak saya ni macam lain saja. Fungsi ni untuk ibu ayah dapat sekilas pandang bagaimana nak bantu anak-anak saya insyaAllah. Okay. So daripada sudut, kita dah tahu anak kita perlukan apa. Namun, semua ini tidak mungkin terjadi. Anda dah buat sensory diet lah. Anda dah buat inilah. Anda dah pergi kelas lah. Namun, semua ini tidak mungkin berlaku jika ibu ayah saya gagal mengawal emosi. Ini termasuklah saya sebagai terapis, sebagai seorang ibu. Semua yang kita buat untuk anak-anak kita akan gagal kalau kita sendiri tidak sediakan diri kita. Tidak sayangkan diri kita. Kan tadi saya cakap, untuk memberi cinta, kita perlu penuhi diri kita dengan cinta. Untuk memberi kasih sayang, memberikan ilmu, kita kena penuhikan diri kita. Maksudnya, cakap pasal tangki emosi tadi kan. So, saya ada cawan ni. Okay, cawan ni kita dah isi. Namun, sebelum nak isi tu, kita kena buka penutup. Betul ke belum? Sebab ada, dia masuk input tapi penutup dekat atas ni masih tutup. Dia tak mahu lagi terima, belum lagi bersedia. I know it's difficult. Saya doakan semuanya baik-baik untuk kita semua. Okay, yang saya kongsi ni pun antara dapatannya saya pun bertanya daripada guru-guru saya juga. Okay, guru-guru motivasi saya, guru-guru teknik-teknik saya ni macam mana. Okay, because I dah bagi tahu ni, I dah bagi tahu this step, teknik ni, but still. Okay, jadi daripada dapatan-dapatan tu memang saya nampak sangat kaitannya dengan emosi kita. I know sepanjang PKP ni, masa PKP 1, PKP 2, dia nampak very struggling. Memang saya tak nafikan. Dah masuk PKP ketiga sebenarnya, saya nampak perubahan ibu ayah yang join session taliterapi semuanya, kelas maya didik semuanya. Okay, dah mula nampak rentak, anak dah boleh. Memang saya akui sukar untuk create the awareness yang whatever it is, stimulasi anak tetap kena berjalan. Tetap. Walaupun kelas terapi tutup dan sebagainya, dekat rumah ibu ayah perlu juga bantu kami terapis, bantu kami guru-guru PPKI, guru-guru ni semua supaya anak kalau balik ke sekolah mereka tetap ada stimulasi, at least kita boleh kurangkan percentage untuk regress itu. Okay, yang kita buat ni adalah untuk kurangkan percentage regress sahaja. So that's why it's really important. That's why saya selalu sarankan nak buat aktiviti biarlah santai supaya kita pun tak stres. Okay, dan kita perlu sedia juga dengan ilmu. Tanpa ilmu susah je untuk kita ke depan. Dan penuhi diri kita dengan kasih sayang. Okay, diri kita. Kan? Apa yang saya cakap semua kita start daripada diri kita. It's very important untuk sediakan emosi. Saya juga ibu yang work from home. Alhamdulillah kerana ada circle yang menyokong. Circle ni contohnya macam Autism Malaysia ni lah. Ada circle ibu ayah autism support each other. Okay, kita macam macam tu ya. Okay, tak apa ni. Saya sarankan, saya cadangkan kita memberi kata-kata positif. Instead of kita judgemental, kita beri katakan positif. Itu kerana pentingnya ada circle.
Kedua, kena ada panduan yang betul. Kena ada guru. Dia macam ni tau. Bila kita dah belajar, kadang-kadang macam kita mungkin akan terkeluar sikit daripada jalan. So nak tarik balik itu adalah guru. Yang nak tarik balik itu adalah circle. Kita macam saya cakap tadi lah, manusia dijadikan bersama-sama. Okay, kita ni perlukan each other. So that's why perlunya circle. Dia ada circle ni yang di tengah adalah orang, adalah guru tu yang akan menolak, yang akan push you punya potensi, yang akan push yang you can do it. We can do this together. That's okay, niat kita, kenapa kita nak buat benda ni? Kenapa? Okay, sebab macam saya cakap tadi pada awalnya, kita masih dalam perjalanan. Dan sebagai seorang Muslim, okay, perjalanan kita of course kita nak berhenti di syurga kan. Kita nak sama-sama ni. Kita nak sama-sama anak-anak kita ni tarik kita ni sama-sama ni. Anak kita ni amanah. Jadi untuk kita, saya sarankan sangat ibu ayah dapatkan circle yang menyokong, guru yang membimbing dan sentiasa betulkan niat kita tu. For what we are doing this. Okay, sentiasa reset setiap pagi. Keep on asking yourself why. I know it is difficult but I can do this. We can do this together. Untuk mengekalkan momentum, it is very important. Antaranya, masa zaman PKP ni first, saya selalu sarankan jagalah rutin. Makan, you need to eat, tapi bulan puasa, azan maghrib nanti ya. Okay, aktiviti harian, nak kena bersenam, nak exercise, nak melompat, nak beriadah. Kekal berhubung is very important. Tampaknya ada teknologi, saya pun tak sangka saya boleh berhubung dengan guru-guru saya nun jauh kat Australia, nun jauh kat UK tu. Boleh guna Zoom. Ya Allah ya Tuanku, dulu tak pernah terfikir. Jujur saya katakan, tak pernah terfikir we can do that. Tapi hikmah di sebalik PKP ni dapat banyak belajar sebenarnya. Okay, that's why saya sarankan ibu ayah kekal berhubung dengan rakan sekerja, dengan community, kekal aktif. It's very important for your brain to connect, you need to move. Without movement, your connection akan jadi haywire. You need to move. Saya selalu cakap pasal movement. Because saya faham tanpa pergerakan neuron tu tak boleh ada jambatan yang akan menghubungkan neuron ni dengan neuron ni. Takkan ada jambatan. Jambatan tu akan roboh. Be positive, setiap hari kena mindset, audit and reset. Audit. That's why bila ada circle tu, dia akan bantu kita. It's good. Memang kita kena adalah juga negatif ke, but then janganlah negatif itu melebihi yang positif. Always fikirkan yang positif, kita reset balik. Alamak, sorry lah. Semalam dah tercakap pasal benda ni lah. I'm very sorry. Saya kena be positive. Okay, teknik kawal stres. Okay, belajar. Nanti saya akan sharekan one teknik for parents insyaAllah. Okay, just now for kids kan. Now it's time for us. Okay, izinkan saya berkongsi lagi ya. Ada sikit lagi. Okay, mohon maaf sangat-sangat. Itulah, kita kalau nak beri ni, kita nak bagi semua sebenarnya. Alright, so saya just nak ingatkan kembali diri kita. It's okay untuk luahkan emosi. Tapi kena guna channel yang betul. Sebab kita tak nak gunakan Facebook atau sebagainya lah kan, social media sebagai, daripada kita nak cakap benda-benda yang baik, tercakap pula benda yang negatif. So gunakan channel yang betul. That's why you need a circle. Contohnya macam saya penat, ibu ayah penat, mak penat masak, mak penat. It's okay to ask system. So kenali support system tu, circle lah. It could be your family members, it could be your jiran, it could be your rakan sekerja. So luahkan emosi kepada mereka. I'm very tired, I need a break. Contohnya macam macam tadi kan, saya tengah ni, so husband saya kadang-kadang dia masuk, okay, assist. Because perlu ada, dia kena ada kerjasama antara suami isteri. Kalau kita single parent, ya saya faham, mungkin cabarannya berbeza. Kita doakan those single parents dipermudahkan urusan mereka supaya mereka dapat menemui support sistem mereka untuk bantu mereka insyaAllah. Okay, and jangan rasa malu kalau anda perlu berehat. Bagi tahu je. Sebab emosi itu real. Tak salah ajar anak emosi marah kerana itu adalah satu emosi dan kita wajib ajar anak. Perlu ajar anak. Kalau tidak, anak tak tahu marah tu apa.
jangan marah lah. Tak boleh. Kita kena ajar anak. Perasaan itu wujud. Kita kena fahami. Rehatlah. Okey, mungkin Allah kasih hikmah PKP ni untuk kita rehat, untuk reset balik. Kita tidak sempurna. Okey, no one is perfect. Saya pun tak perfect. Okey, mohon maaf kalau ada keterlanjuran kata ataupun terlebih terkurang ni, minta maaf sangat-sangat. Saya tak sempurna, saya masih belajar, sentiasa belajar. Maafkan diri sendiri atas ketidaksempurnaan diri kita. Itu adalah salah satu tips yang saya terima daripada saya punya tuan guru juga kan. You have to forgive yourself. Parents, we need to forgive ourselves. We need to accept ourselves. It's very important to be rational with expectation. Okay, kena tahu bagaimana accept matlamat dengan sasaran. Ini topik ni saya ada discuss dekat tele seminar Nuha Turun. Memang percuma je. Hari Ahad 2 weeks ago saya ada buat topik ini. Okay, saya ajar bagaimana ibu ayah membuat matlamat sasaran supaya tak nak tuhai, tak nak tuluh, tak nak macam kita, saya nak buat 10 aim. Satu pun tak dapat. Saya kata fokus satu dahulu. Ikut keperluan anak. So we need to be rational with expectation. Jangan expect terlampau tinggi. Takut nanti kalau jatuh berdebuk, sedih, takut sangat. Okay. So teruskan usaha, doa, belajar, buat doa, yakin. Kalau anda tak yakin anak boleh buat, macam mana anda nak buat? Saya selalu dengar minta maaf anak saya tak boleh buat. The first word that the parents say, anak saya tak boleh buat. Confirm lah anak tak boleh buat. Jadi the first thing yang normally kami lakukan adalah untuk change the thinking, the mindset dahulu. Itulah struggle kami juga sebenarnya. Okey, doakan kami juga ibu ayah, doakan kami supaya dipermudahkan urusan kami untuk menyampaikan awareness kepada ibu ayah semua insya-Allah. Sebab kalau kita tak yakin, kalau kita sendiri tak murmur dengan diri kita, macam mana anak nak yakin dengan diri mereka yang mereka boleh buat? I know it's difficult, I know. We don't want to membahaskan benda ni susah, benda ni senang. Ada macam ni. So jangan compare. Allah tahu diri kita, Allah Maha mengetahui. Okay, tapi Allah juga yang mendengar apa yang kita cakap ini. Okay, insyaAllah dipermudahkan. Macam saya pun diberi ujian juga. Kadang-kadang anak saya menangis, saya tak boleh nak buat live. Tadi ada technical issue, ada 2-3 laptop try, sebab ada je ujian yang Allah nak kasihkan. Okay, insyaAllah. So, yakin itu paling penting ibu ayah. Sama-sama kita berusaha sama-sama. So, ini teknik yang saya nak ajar ibu ayah, deep breathing. It's really important sebab tuan guru saya selalu cakap, orang tenang selalu menang. So apa-apa kita nak buat, kita kena tenang. Saya nak sangat ibu ayah belajar teknik deep breathing yang betul. Normally memang saya akan ajar untuk pegang dekat pusat our navel, breathe in. Make sure bila breathe in, dia bukan anak-anak juga tau. Kadang-kadang saya tengok parents pun breathing pattern pun silap. Kita kena ajar muscle diaphragm kita tu untuk breathe in and breathe out secara betul. So when you do breathing, rasa you letak dekat you punya pusat, breathe in 8 saat, breathe out through your mouth. Breathe in, breathe out, slowly keluarkan 8 saat, keluar juga. So kena practice, wajib practice kepada ibu ayah. Sangat penting tau breathing pattern ni, sangat-sangat penting. Saya memang kat mana-mana pun saya akan start dengan breathing pattern sebab di alam rahim, breathing pattern adalah movements yang pertama kita lakukan ketika alam rahim. Ibu ayah, kita pernah menjadi anak-anak dahulu. Kita pernah berada di rahim seorang ibu. Jadi that's why saya nak bawa kita kembali kat mana kita bermula. Selalunya begitulah. Kita kena lihat kat mana kita bermula. Okay, saya nak cuba bantu ataupun berkongsi dengan ibu ayah ini. Apa-apa kita lakukan, kita mulakan kembali daripada asalnya. Dan start balik with my child. I need to learn the breathing pattern in order for me to teach my child. Macam saya juga, saya perlu belajar dulu. Barulah saya boleh ajar orang lain. InsyaAllah. Okay, learn how to be relaxed. Ada banyak cara.
Banyak sangat. Ni saya kongsikan yang paling utama, yang paling penting saya nak sangat ibu ayah insyaAllah dipermudahkan urusan untuk belajar teknik breathing pattern yang betul. Kemudian tunjuklah sempadan dengan cinta. Bila kita nak kasih arahan dengan anak, make sure jelas, ulang, dan apa-apa saja pun mula daripada kita. Kita kena tunjuk, jangan suruh. Tunjuk, ibarat dah tunjuk ke? Cara nak makan, dah tunjuk ke? Jangan main gadget, dah tunjuk ke? Itu juga pengajaran kat saya. Kadang-kadang saya pun lupa, manusia mudah lupa. Jadi kita sama-sama saling mengingati, kurangkan gadget depan anak dan sebagainya. Sempadan ni, bila kita cakap pasal sempadan ni adalah macam mana kita nak kawal behavior anak-anak. Memang kita dah letakkan sempadan, okay ini kawasan, okay alright. So ini masa nak tengok TV, ini masa untuk makan. Tapi apa-apa pun kita buat, mulakan dengan perasaan kasih sayang dahulu. Okay. Gunakan rutin untuk mendidik. Kalau anak-anak istimewa, saya sangat, you don't have to start with a lot of things. Just start with your routine. Guna rutin saja. Rutin tu dah lepas ke tidak? Ini kalau kita guna top down approach lah. Kita start with routine based approach dahulu. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia lebih mudah sebab anak-anak autism ni Allah anugerahkan ada anak mudah untuk belajar melalui rutin. Maka tetapkanlah rutin anak dahulu. Tetapkan rutin supaya mudah. Mereka ni ada fear paralysis reflex di mana mereka ada anxiety issue. Kalau mereka tak tahu rutin mereka sentiasa diubah-ubah, ada tendensi di mana mereka akan cepat marah dan cepat angry. Okay, so kita tetapkan rutin, perlahan. Internet saya pun dah kurang stabil ni, keluar masuk. You guys okay ya? You guys okay ya? Sebab saya ni internet masih macam keluar masuk pula. Alright. Okay, buat stretching sikit. Dah setengah jam berlalu. 1 jam setengah. Wow, sikit lagi. Masih bersama saya. Alhamdulillah, insyaAllah. Dah slide yang terakhir. So there is no perfect parent and there is no perfect children, but there is always perfect moments along the way. So ada slide lagi ke? Okay. So sekarang adalah masa untuk Q&A. Sebarang pertanyaan. Okay. Ada soalan, mari saya lihat soalan-soalan. Ada contoh table ke? List apa nak buat? Kadang-kadang banyak sangat sampai tak tahu nak mula mana. Yes. Kadang-kadang information kita boleh dapat sekarang ni sebenarnya banyak. Alhamdulillah. Basically, nak start kat mana, just start. Nak start macam mana, dan saya kata tadi, mulakan dengan rutin. Senang je. Okay, mulakan dengan rutin dahulu. Before kita nak ajar anak, kita nak kena ajar diri kita. Kan kita kena sediakan diri kita dahulu. We start with the simple thing that we can do. Start with routine. Rutin ni macam biasalah, bangun pagi, pergi toilet, mandikan anak, makan, beri makan, buat aktiviti yang mudah. Tak kisah apa-apa. Sekarang ni, cuba ibu ayah, Puan apa yang tanya soalan ni sekejap ya. Puan Farahana. Puan kena tahu dulu minat anak apa. Mulakan dengan minat anak. Anda observe anak, mulakan dengan aktiviti yang anak suka. Okay? Mulakan dengan apa yang anak suka dahulu. Sebab banyak sangat macam saya cakap, memang banyak. Yang saya share ni adalah secara ringkas, ada banyak aktiviti vestibular, apa-apa yang aktif. But first start langsung. Start small. Velocity, don't force yourself. Okay, then buatlah apa tu yang saya share tadi. Sekejap. Ni. Jadual. Saya selalu sarankan ibu ayah, buatlah jadual. Ya, ada orang boleh go with the flow, ada orang tak mampu lagi. So untuk start, saya sangat sarankan ambillah pensel, ambillah pena, itu tulislah di atas sebuah kertas perancangan aktiviti. Rancanglah aktiviti anda supaya anda boleh, at least at the back of your head, you kata you dah boleh mengawal situasi. I know sometimes the parents kan anxious sangat. Where to start? Okay, macam mana? Sometimes to start, you just have to start.
slowly teruskan dengan bimbingan, ada guru yang betul, ada guru yang membantu, circle yang menyokong, insyaAllah ada banyak kelas. Okey, contohnya di Nuha kami buat kelas Mahir Didik Anak bersama Nuha Avengers. Ada 7 topik yang kami ajar ibu ayah. Sebenarnya kami pun tak plan dan tak sangka pun akan buat kelas ini sebenarnya. Tapi bila kita kasih aktiviti, parents tak faham apa tu sensori, apa tu gross motor, memang mereka tak tahu macam mana nak mulakan. Jadi dalam kelas tu, kelas online saja ada lebih daripada 30-40 video yang kami beri supaya ibu ayah boleh terus buat di rumah. Boleh terus buat, itu yang kita nak. Kan? So bantuan-bantuan itu puan pun boleh tengok YouTube saya pun ada contoh aktiviti yang saya berikan, because the thing is saya tak tahu minat anak puan. First thing first, ikut apa yang anak minat, insya-Allah. Okay. Saya harap menjawab persoalan lah. Okay, ada lagi tak soalan-soalan? Okay, mohon bantuan untuk terus share, tekan butang share supaya lebih ramai lagi ibu ayah boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama kita panjangkan ilmu ini. Ya, Puan Catherine, kita sebagai orang dewasa adalah contoh utama kepada anak-anak istimewa dan juga anak-anak tipikal. Ya, betul. Semua ni anak-anak kita. Semua ni kita kena mula dengan diri kita dahulu. Sebab kalau nak tengok list of activities, sebenarnya saya kasih je home play ni dekat for those yang attend kelas Mahir Didik bersama dengan Nuha Avengers. InsyaAllah. Macam mana nak fikir positif kalau diri sendiri tengah geram-geram sangat? Okay, saya rasa ini adalah we have to pause, we have to allow. Jujur saya katakan kadang-kadang diri saya pun sometimes rasa macam geramnya kenapa tak boleh lagi ni. Dah ada saat-saat demikian ada saat-saat demikian. Tapi yang saya tengok, the more we push ourselves, the more benda tak jadi. So I take a step back. Okay, normally kalau dekat teknik sensory ataupun brain gym pun, reflex pun, bila kita tengok, movement ni macam, hari tu kita ingat macam okay, hari tu okay, tapi hari ni tak okay. So I take a step back, saya lower my expectation, saya start dengan aktiviti yang berbeza. Contohnya, always remember that kita berada terlambat. Okay, kita akan jadi over-focus bila kita dekat sangat. Kadang-kadang kita kena step back. I can see the whole thing. Oh, kat situ rupanya yang I perlu perbaiki. Contohnya. So, I normally do that sometimes because I said manusia mudah lupa. Saya pun sentiasa perlu diberi sentapan-sentapan oleh guru-guru saya supaya saya pun boleh terus memperbaiki diri saya, insyaAllah. Soalan lagi ke? Tak ada soalan lagi kan? Adakah had umur untuk melatih anak-anak autism? Had umur anak untuk melatih anak autism, basically ini depends pada anak. Sebab anak autism ni level-levelnya berlainan. Okay, bagi saya macam saya cakap tadi lah, sensory input ni is macam even Dr. Temple Gandrin a very popular autism punya ni kan figure kan, dia pun masih perlukan sensory input. Kan dia dapatkan mula-mula dapat sensory input tu daripada aktiviti berkuda. So kena lihat anak kita ni minat apa. Kan tadi saya kata walaupun dah meningkat remaja, ada anak ni dia punya kecenderungan adalah aktiviti fizikal. Maybe kita boleh latih anak ni perhaps untuk buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan fizikal. Maybe gardening. Okay, maybe anak tu terror bab-bab cuci-cuci baju. Kita boleh ajar anak buka dobi. You know, dia slowly kita akan fikirkan the path untuk anak tu macam mana. Ikut keperluan anak. Kalau nak tanya soalan ini, kalau anak umur dah 12 tahun, itu the maximum number lah normally. Saya akan sarankan ibu ayah, please think of a way, please think apa yang kita nak bagi lagi ke anak ni. Apa yang puan-puan fikirkan yang anak ini ada kecenderungan. So, setiap anak ni sangat-sangat berbeza. Okay, yang mungkin yang
agak maafkan saya kata di sini, mungkin dalam kategori yang agak severe, kita doakan kebaikan untuk mereka, insya-Allah adalah Allah datang untuk Allah berikan bantuan kepada anak-anak ini. Okey, supaya tapi apa-apa pun kalau nak cakap tentang had umur ni, tak ada had umur. Memang sensory input diperlukan setiap masa oleh setiap orang. Anak-anak autism apatah lagi. Apa Facebook point? Okey, Facebook saya kalau nak follow, Facebook saya adalah Nurul Sharina Musa. Itulah nama yang diberi. Nurul Sharina Musa, saya punya Facebook. Saya pun ada YouTube, saya kongsikanlah aktiviti santai. Sebenarnya saya buat YouTube ni, saya nak share aktiviti anak-anak saya. So anak-anak saya, Mariam Raisa. Jadi saya kongsikan juga aktiviti berkaitan reflex ke, berkaitan gross motor. Yang terbaru saya buat aktiviti blanket series. Banyak benda. So bolehlah ikuti, saya kasih seberingkas lah apa yang saya mampu untuk saya kongsikan. Yang terbaru ni saya kasih pasal blanket series lah. Supaya kadang-kadang ibu ayah kata saya tak ada ni, saya tak ada tu. Ada selimut tak kat rumah? Mari saya tunjukkan aktiviti macam mana nak gunakan selimut, nak mempelbagaikan aktiviti, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat beri peluang kepada saya, ya, Tuan Zamri, tembok kepada Puan Nik Didi, okey, Puan Nora, Bibu, Puan Sheila, kepada pihak Persatuan Autism Muslim Malaysia. Semoga dipermudahkan urusan tuan-puan semua kerana beri saya ruang dan peluang untuk sama-sama berkongsi di platform ini. Sebab banyak sangat orang PM, sampai saya pun macam mana saya nak tolong diorang ni, macam mana? Mereka masih tak tahu macam mana nak rangka aktiviti. Jadi that's why saya pilih topik emosi, nak kaitkan dengan kalau kita parents tak sedia emosi, memang you sangat cari circle yang boleh bantu. Okay, stretching. Okay, stretching to relieve stress. Okay, banyak sebenarnya. I suka buat ni. One of the technique in brain gym, it's called the arm activation. So arm activation ni, saya pun perlu stretching sikit. So arm activation, kita akan straightkan our hand ni kan. So when we do this, muscle kita ni Allah jadikan boleh memanjang dan memendek. Jadi kalau kita kan tekun buat kerja, so muscle tu akan dalam keadaan memendek untuk masa yang lama sehinggalah terkumpulnya acid lactic. Dan sebab itulah kita sakit kepala lah, pening kepala, migraine. So I like to do this one activity. It's called the arm activation. Sangatlah santai lah. So anytime you feel want to break, you angkat tangan you. Okay, kat sini, just straight body. Kat sini dia akan terus tangkap dekat muscle sini dan muscle dekat neck. So you can do it with the count of 8 seconds. 1, 2. Okay, anak-anak pun saya buat. Dan aktiviti ni kalau untuk anak-anak, dia adalah persediaan untuk anak-anak menulis. Saya sangat suka lah this movement because I think it's very easy, anak-anak pun faham. So I want you to reach the start. So untuk parents, just take a break for a while and just do some arm activation. So nak tambah lagi input, kan ni tangan ni ke atas, satu lagi tangan, tarikkan ke bawah. So kan saya kata muscle tu kena stretch. So you can stretch like this. You can pegang kat muscle ni, stretch up. And do 1. Terus terasa kat muscle belakang. Kan tadi saya dah duduk untuk almost 2 hours. Masya Allah. Terima kasih saya peluang ini ya. Almost 2 hours. So suara pun dah. Okay, tadi saya buat breathing pattern. Lagi satu, saya nak tunjuk which one, stretching yang saya rasa applicable for parents to do. Arm activation is one thing, breathing is very important. Kalau yoga, I think you guys pun boleh tengok lah. I also practice yoga. Cuma I think maybe you guys can Google. I think backwalk pun susah juga untuk some parents to do. Normally upper body lah yang perlukan the stretching movement.
Activation ni, wait let me think of something else that I think applicable. Saya tak nak buat oral massage, saya tangan. Selalunya bahagian mana yang ibu ayah selalu rasa letih? Cuba kasih saya input sikit. Okay, sebab arm activation dia boleh bantu regangkan otot di neck, di tangan dan juga belakang. Mungkin boleh komen. Selalunya ibu ayah rasa macam mana? Sebab hari tu saya dia lebih kepada nak touch emosi kan. Okay, so kalau saya kena berdiri. Sebelum saya nak last, saya nak nyanyi satu lagu dengan ibu ayah semua. Nak ke? Sekejap. Sebelum kita nak go for the next one. Saya nak buka lagu. Okay, kalau nak stretching lagi, tadi kan saya dah kasih tips yang pace itu, yang 4 movement itu, tolonglah buat the brain button, okay, the cross crawl, okay. Oh ya, lagi satu untuk ibu ayah. Okay, IM SIM. Passive movement on the floor. Okay, bayangkan ibu ayah tengah dalam keadaan meniarap. Okay, I really like this. Saya nak susah pula nak tunjuk. No man, saya tunjuk lagi satu movement. Ini pun saya pun suka juga. Untuk parents Saya suka orang tanya soalan. Orang tanya lagi lah saya tunjuk. Okay. Nampak tak kalau saya ke belakang, ke bawah kan? Nampak Anda nampak saya nak tunjukkan satu movement. Ibu ayah, I really like this. It really helps me to relax. I think you can see me. Okay, see? Saya kalau buat kelas teleterapi memang terbaring, terlompat semua ada. Okay, just relax. You can see me I guess. Sedapnya baring. Alhamdulillah. So in this position, ibu ayah, I want you to free your mind. Breathe in, breathe out. Okay. I just want you to do some rocking. Do some rocking. Nampak tak? Saya nampak Can you see that I am rocking? So anda baring, anda rocking. Rocking tu sebenarnya saya tahu tak dengar suara saya pula. Rocking itu dekat tulang belakang. Itu adalah paling basic dan saya selalu buat benda ni whenever I feel that I need to take a break. Sebab saya sedang stimulate my lower brain, it's called the reptile brain, untuk relax. Reptile brain ni otak yang paling bawah lah, maksudnya level 1 kan, masa baby selalu use this part of this brain, okay, sebelum dia berkembang, menggunakan otak limbik dan seterusnya. So this movement I always recommend parents to do first in order to teach the child. And sometimes when they do this, I can see a lot of things. Sebab selalu kita ingat nak tolong anak je. Ibu ayah, macam mana? So this movement I always recommend. Dah macam bersimpuh di bawah pula. Itulah saya sangat excited nak berkongsi. So dalam keadaan dia kadang-kadang bila buat movement tak payah lama 30 saat pun. You akan rasa release sangat you punya back. You akan release sangat you punya mind. Make sure you practice your breath. Kejap. Nak mama. Kejap. Ada soalan lagi. Sensory diet boleh tak kurangkan echolalia? Yes. Kan tadi sensory diet kan banyak komponen tu kan. Echolalia kebanyakannya anak ni echolalia ni tak reti konsep social. Maksudnya kena take turn. So you have to do a lot of activities. Sensory diet bagi anak. Okay, pegang sayang. Sensory diet bagi anak-anak echolalia ni perlukan oral stimulation is number 1. Mungkin boleh merujuk kepada speech therapist juga. Dan yang keduanya adalah kena ajar anak take turn. Itu konsep yang utama. Nak ajar anak pause, wait, mama's turn, next, your turn. So kat Nuha kita ada guna cue card green and red. So you can stop. So kasih mama punya turn untuk bercakap. Okay, so Alhamdulillah. So saya nak kongsi satu lagu. I really like this song untuk ibu ayah semua.
This song is dedicated to all of us. Wait lah. I am as Okay. I am as I am. I am as I am. I think I like it. I am as I am. I am as I am. I am as I am. I think I like it. Dengar ya. only As I am. Can I reach what I'm looking for? Only as I am. Can I reach what I'm looking for? I am as I am. I am as I am. I am as I am. I think I like it. I am as I am. I am as I am. Only as I am. Can I reach what I'm looking for? Only as I am. Can I reach what I'm looking for? Okay, go. I am as I am. I am as I am. I am as I am. I think I like it. I am as I am. I am as I am. I am as I am. I really like it. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah. So itu lagu untuk kita semua. I am as I am. Kita kena terima kekurangan diri kita. Kita kena sentiasa maafkan diri kita dan mohon maaf dengan orang lain. Yang ini saya akhirikan segala kekurangan. Saya mohon maaf. Yang baik-baik semuanya datang daripada dia. Terima kasih kepada pihak mereka untuk bersama-sama berkongsi. Saya harap dapat membantu ibu ayah yang mungkin memerlukan ilmu ini, insya-Allah. Terima kasih Tuan Zami Tembul. Apa tajuk lagu tu? Ada kat YouTube tak ada. Ini memang kami pergi ke kelas Benji tapi dia punya CD dijual. Alamak, saya tak. Dia punya bekas tu dah tak tahu kat mana. I only have the CD. Nanti saya boleh share dekat page saya kalau saya jumpa, okey? Dekat ni. Tapi lagu ni, lagu-lagu Brain Gym normally lagu-lagu yang boleh macam menyentuh hati kita, yang kita kena terima diri kita seadanya. And of course sebagai Muslim pun kita ada banyak lagi lagu-lagu di luar sana. Tapi saya suka guna lagu ni untuk mengingatkan kembali I am as I am. Seperti anak-anak kita juga. Mereka adalah mereka ada keunikan mereka sendiri. Mereka ayam as ayam. Nanti saya share liriknya dekat saya punya page, insya-Allah. Okey, sampai di sini sahaja. Tuan Zamri Tembul, adakah anda bersama dengan saya? Saya pun tak tahu macam mana nak stop sini. Okey, tak apa. Okay, saya tekan sini ya. Alright. Okey, dah terima stop kasih sini. kepada Puan Nurul daripada Nuha. So hopefully ilmu dan maklumat yang disampaikan bermanfaat kepada semua ibu bapa. Jadi perkongsian ilmu yang secara percuma ni jarang-jarang dimanfaatkan sepenuhnya. So good luck kepada semua ibu bapa dan tahniah juga kepada Nuha. So semoga sukses. Right? Okay. Amin, amin. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Right. Waalaikumsalam.